Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-134. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-91 dan 92 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Orang yang lemah dan orang yang sakit dan juga orang yang tidak mempunyai sesuatu yang akan dibelanjakan tidaklah menanggung dosa kerana tidak turut berperang apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada jalan sedikit pun bagi menyalahkan orang yang berusaha memperbaiki amalannya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan tidak juga berdosa orang yang ketika mereka datang kepadamu memohon supaya engkau memberi kenderaan kepada mereka. Engkau berkata, tidak ada padaku kenderaan yang hendak ku berikan untuk membawa kamu. Mereka kembali sedang mata mereka mengalirkan air mata yang bercucuran, kerana sedih bahawa mereka tidak mempunyai sesuatu pun yang hendak mereka belanjakan untuk pergi berjihad pada jalan Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan pada ayat ke-91 bahawa yang dimaksudkan dengan kalimah nasahu lillahi wa rasulih membawa erti mereka ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Menurut pakar tafsir Al-Khazin, makna kalimah tersebut adalah tinggal di tempat kediaman mereka, tidak menyebarkan isu negatif, memecah belah umat, berusaha mendatangkan manfaat untuk para mujahidin yang pergi berperang sambil melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk keluarga mereka, ikhlas beriman dan beramal serta mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya beliau menyambung lagi pada ayat ke-92 ketika menghuraikan perkataan la ajidu. Ia berarti saya tidak mendapatkan. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan permohonan mereka ini. Menurut pakar tafsir Abu As-Su'ud rahimahullah, jawapan ini menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap lemah lembut kepada mereka
Sambil sedaya upaya menyenangkan hati mereka, seakan-akan dengan jawapan tersebut, beliau bersabda, aku telah mencari apa yang kalian minta, tetapi aku tidak mendapatkannya. Aku sungguh menyesal. Sementara itu perkataan tafidhu ialah melimpah, menunjukkan bahawa hati mereka terharu sehingga air mata bercucuran dan memenuhi kalbu mereka. Kerana sesuatu tidak akan melimpah kecuali setelah wadahnya penuh. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-91 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa tidak ada dosa bagi orang mempunyai halangan yang dibenarkan syarak seperti orang tua, orang sakit, orang cacat dan orang yang tidak mempunyai perbelanjaan sebagai bekalan di medan perang. Mereka ini tidak berdosa dengan syarat mestilah bersikap jujur dan ikhlas. Mereka juga mestilah melakukan perkara yang mendatangkan kemaslahatan kepada umat seperti menyembunyikan rahsia peperangan, menggerakkan manusia untuk berbuat bakti, membangkitkan semangat dan memusnahkan kegiatan terancang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim Ad-Dari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman? Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Jawab Nabi, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin umat Islam dan seluruh umat Islam. Kata para ulama, nasihat untuk Allah adalah mengikhlaskan iktiqad kepada keesaannya, menyifati Allah dengan segala kesempurnaan, menyucikannya dari segala kekurangan, mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nasihat kepada Rasulullah adalah membenarkan kenabiannya, tetap mentaati perintah maupun larangannya, mencintainya dan mencintai orang yang mencintainya, menghidupkan sunnahnya serta membelanya. Nasihat untuk kitab Allah adalah membaca isi kitab, memahaminya, mempelajari serta menuruti segala ajarannya. Nasihat untuk pemimpin umat Islam adalah mematuhi perintah mereka, membimbing masyarakat kepada agama yang benar. Manakala nasihat untuk umat Islam pula adalah menunjukkan mereka jalan yang benar dan memelihara kemaslahatan mereka. Pada penghujung ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Dia Maha Pengampun, Maha Luas rahmat terhadap hamba-Nya dan menutupi segala kekurangan dalam menunaikan kewajipan. Namun syaratnya mestilah bersikap jujur dan ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Kelak pasti Allah SWT memasukkan mereka ke dalam golongan orang yang soleh. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-91 dan 92, surah At-Taubah ini menyatakan bahawa orang yang tidak berkemampuan, seperti orang dhaif, orang sakit, orang yang tidak mempunyai wang untuk dibelanjakan untuk keluar berperang dan untuk membeli alat senjata, mereka itu tidak berdosa serta tidak bersalah. Begitu juga orang yang tidak mempunyai kenderaan, apabila mereka memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dibekalkan kepada mereka dengan kenderaan untuk ke medan perang yang jauh jaraknya itu, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mempunyai persediaan yang diminta itu dan terpaksa menolak permohonan mereka, sehingga mereka terpaksa pulang dalam keadaan sedih kerana tidak dapat turut serta berperang. Air mata mereka mengalir membasahi pipi sebagai tanda kesedihan dan kepiluan kerana tiada sesuatu apa pun yang mereka dapat sumbangkan selain daripada tenaga dan tulang 4 kerat mereka sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa orang seperti itu dimaafkan kerana tidak logik sama sekali mereka dipersalahkan ekoran ketidakmampuan mereka. Orang yang selayaknya dipersalahkan ialah orang kaya yang mampu tetapi bersikap liat dan pengecut. Orang inilah yang menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala terdiri daripada manusia yang hati mereka telah dipateri dan kalis daripada menerima hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Seterusnya, Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-91 dan 92 surah At-Taubah ini, dinyatakan 3 kategori orang yang tidak bersalah. Pertama, orang yang lemah, iaitu kanak-kanak dan orang tua, termasuk juga orang perempuan, walaupun masih muda dan kuat. Kalaupun ada yang pergi kerana mengikut mahram atau suaminya, mereka tidak sama sekali dihalang. Kedua, orang sakit, mereka diberi keuzuran sehingga sembuh. Manakala ketiga ialah orang fakir yang tidak mempunyai perbelanjaan seperti bekalan makanan atau alat senjata peperangan. Maka kesemua golongan ini dibenarkan untuk tidak turun ke medan perang. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seringkali orang kaya menanggung perbelanjaan para sahabat yang fakir. Keadaan begini bertukar menjadi wajib kepada si fakir tersebut untuk turut serta di medan perang. Walaupun seseorang itu diberi keuzuran untuk tidak pergi berjihad, namun sebagai tanda orang yang benar-benar ikhlas beriman kepada Allah dan Rasul. Jika sakit, mereka bersabar mengharapkan diberi kesembuhan. Orang yang miskin pula menjaga kampung halaman, perempuan dan rumah-rumah yang ditinggalkan oleh para suami. Setiap manusia yang beriman dalam apa jua keadaan sekalipun, pasti akan mengerjakan perintah Allah mengikut kadar kemampuan masing-masing. Contohnya, kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau seorang yang buta. Walaupun tidak dapat ikut pergi ke medan perang, tetapi jika tiba hari peperangan, beliau antara yang paling awal tiba di masjid untuk melakukan azan kedua subuh sesudah azan Bilal bin Rabah, walaupun jarak antara rumahnya ke masjid agak jauh. Menurut riwayat daripada Ibn Jarir dan Ibnu Mardawai daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah SAW menyampaikan nafir berjihad ke Tabuk, para sahabat akan berkumpul sama ada dari dalam Madinah ataupun luar Madinah. Maka datanglah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Muawwal al-Muzani bersama beberapa orang rakannya. Ketika angkatan tentera sudah bersiap sedia untuk berangkat, maka Abdullah berkata, "Wahai Rasulullah, bawalah kami menaiki unta-unta atau kuda-kuda yang ada." Sedangkan semuanya telah penuh. Mendengar jawapan itu, mereka pun berpaling kerana terpaksa pulang dalam keadaan berlinangan air mata lantaran terlalu sedih kerana mereka tidak mempunyai sebarang harta untuk dibelanjakan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-91 dan 92 surah At-Taubah. Menurut pentafsiran oleh para ulama, kesimpulannya, ayat-ayat ini menceritakan perihal golongan yang diberikan kebenaran oleh syarak untuk tidak ikut berperang kerana keadaan yang tidak mengizinkan, walhal mereka sangat ingin berjihad bersama Rasul dan para sahabat yang lain. Maka turunlah ayat ini bertujuan menghiburkan hati untuk mengubati kesedihan mereka. Mereka terdiri daripada beberapa golongan seperti mana yang dijelaskan sebelum ini. Mereka digelar dengan panggilan Al-Bakkaun, iaitu orang yang menangis. Tujuh orang ini akhirnya turut ikut berjihad kerana dua di antara mereka dibiayai oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, 3 oleh Osman Ibn Affan radhiyallahu anhu, dan 2 lainnya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Yamin Ibn Amr An-Nadri. Mereka ini disebutkan secara khusus supaya umat Islam dapat meneladani semangat dan keinginan mereka untuk berjihad. Dengan turunnya ayat ini, maka terhiburlah hati mereka yang datang menghadap Rasulullah SAW, tetapi air mata mereka bercucuran menangis kerana tidak dapat ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Begitulah semangat dan roh Islam yang berkobar dalam dada para sahabat yang tidak akan terpadam buat selama-lamanya. Dengan semangat itulah Islam tersebar dan kalimah Allah dapat ditegakkan di bumi. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-91 dan 92 surah At-Taubah ini ialah: pertama, Islam bukanlah agama paksaan dan melampaui batas. Setiap perintah Allah dan Rasul pasti mengambil kira kemampuan setiap insan kerana undang-undang Islam didasari dengan prinsip keadilan. Maka setiap perkara yang tidak mampu dilaksanakan,
ia terlepas daripada tanggungjawabnya. Kedua, orang mukmin yang sebenar pasti akan bersedih kerana tidak dapat ikut serta berjihad di medan perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang munafik pula, mereka bergembira dan senang hati apabila tidak hadir dalam pertempuran perang serta jihad fi sabilillah. Ketiga, orang yang ingkar terhadap perintah Allah dan Rasul bukan sahaja akan diazab di akhirat kelak, bahkan di dunia mereka telah dihina oleh Allah kerana hati mereka telah tertutup dari menerima kebenaran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.